صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pengajian kita bab 6, qada kafarah dan imsak. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz Angin Imran untuk mulakan pengajian. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا حول ولا قوة إلا به، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Alhamdulillah, perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi untuk pertemuan kita yang kedua di dalam membahaskan tentang hukum hakam berkaitan dengan puasa Ramadan, insya-Allah. Dan pada malam ini kita masuk ke dalam bab yang kelima setelah kita melalui semalam beberapa bab dan beberapa maklumat-maklumat yang penting di dalam hukum hakam berkaitan dengan puasa. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menoktahkan ataupun mengkhatamkan pada bab puasa ini dengan memulakan pada bab yang kelima insya-Allah berkaitan dengan qada, kafarah dan imsak. Qada, kafarah dan imsak. 3 perkara yang perlu seseorang itu buat apabila dia telah meninggalkan puasa ataupun telah terluput, telah terbatal, telah rosak puasanya, maka 3 perkara ini yang akan menjadi perkara yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang telah terbatal puasanya. Baik, insya-Allah kita baca matan tersebut. Faslun wa yajibu ma'al qada'i li shaumil kafaratul 'uzma wa ta'zir 'ala man afsada shaumahu fi Ramadan yawman kamilan bijma'in tammin athimin bihi li shaum. Baik, yang pertama sekali adalah berkenaan wajib bagi seseorang itu dia qada, dia kafarah, dia imsak dan wajib ke atasnya ta'zir, denda oleh hakim kalau batal puasanya disebabkan perkara ini. Apa perkaranya? Adalah barang siapa yang rosak puasa dia pada bulan Ramadan dengan melakukan jima' yang sempurna
lakukan jima' yang sempurna. Jadi kita faham daripada perkataan ataupun daripada rangkap pertama pada bab ini, kita faham bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di sana ada perkara-perkara yang wajib dikenakan kepada orang yang melakukan jima' pada bulan Ramadan. Yang pertama, daripada rangkap yang pertama ini, wajibu ma'al qada' lis-shaum, sehingga kepada bijma'in tamin asimin bihi lis-shaum, ada beberapa perkara syarat bagi orang yang kalau dia buat benda ni wajib baginya kafarah. Ada beberapa perkara yang kalau dia buat benda ni wajib dikenakan bagi dia kafarah. Pertama sekali, apakah itu kafarah? Kafarah itu adalah disebutkan oleh fuqaha, kafarah itu adalah dengan memerdekakan seorang hamba perempuan. Dia ada 3 perkara yang wajib dilakukan bagi sesiapa yang dikenakan baginya kafarah. Yang pertama adalah dia wajib untuk memerdekakan seorang hamba perempuan yang hamba perempuan ini ada kemampuan untuk bekerja. Ciri-ciri hamba yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak ada hamba ataupun tak mampu untuk memerdekakan seorang hamba, maka dia ada option yang kedua, iaitu dengan it'amu sittina miskinan likulli miskinan muddun. Dia perlu memberi makan kepada 60 orang miskin, dan setiap seorang miskin itu dapat 1 mud, 1 cupak daripada beras ataupun makanan asasi sesebuah negara itu. Ada negara makanan asasi dia adalah tepung, gandum, ada yang sebahagiannya makanannya adalah roti, sebahagiannya adalah makanannya adalah bijirin-bijirin. Tapi kalau kita tengok wakiat kita dekat Malaysia ini, makanan asasi itu adalah beras. Jadi wajib kita bagi makan bagi setiap orang miskin itu 1 mud yang bilangannya adalah 60 orang miskin. Kalau tak ada duit nak memerdekakan seorang hamba perempuan, tak ada duit untuk bagi makan 60 orang miskin, maka wajib baginya untuk puasa sepanjang 60 hari berturut-turut tanpa meninggalkan 1 hari pun. Kalau dalam 60 hari, iaitu 2 bulan, dia tertinggal salah satu daripada hari 60 hari tersebut, dia kena wajib ulang semula daripada awal. Ini wajib baginya dikenakan kafarah. Bagi siapa? Yang pertama sekali adalah ayyufsida saumahu, bagi orang yang telah rosak puasanya. Rosak puasanya bila? Pada bulan Ramadan. Pada puasa wajib, puasa fardu di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau orang yang rosak puasanya bukan pada bulan Ramadan, dia rosak pada hari yang dia nak qada. Puasa itu wajib tapi bukan daripada bulan Ramadan, maka tidak wajib dia kena kafarah. Ataupun dia puasa nazar ataupun puasa wajib selain daripada bulan Ramadan, maka itu tidak diwajibkan baginya untuk bayar kafarah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayyakunal yawmal ladzi afsadahu kamilan. Mestilah hari yang dirosakkan itu sempurna harinya, daripada terbit fajar sehingga ke tenggelamnya matahari. Faham tak? Maknanya orang yang batal puasanya, yang wajib baginya kafarah, adalah disyaratkan orang itu dia punya rosak puasa itu sepanjang hari. Sepanjang hari. Bukan setengah hari, bukan suku hari, iaitu sepanjang hari. Macam mana gambaran kalau orang yang tak rosak puasa ni sepanjang hari? Iaitu kalau dia mati, dia dah jimat, dia rosak puasa dia sebab jimat pukul 12. Kemudian pukul 3 dia mati. Tidak wajib baginya kafarah dan tidak wajib bagi waris dia untuk melaksanakan kafarah bagi si mati. Sebab apa? Sebab dia punya hari rosaknya itu tidak cukup sempurna 1 hari. Dia dah rosak di pertengahan hari. Ataupun dia jimat pada pukul 12 tengah hari, kemudian dia gila.
Junna, dia gila pada waktu jam lepas zuhur ataupun sebelum daripada tenggelamnya matahari. Kalau dia menjadi gila, tidak diwajibkan baginya kafar. Sebab apa? Dia punya hari tu tak rosak sepanjang hari. Harinya rosak di pertengahan hari kerana datangnya gila dia. Datang gila. Jadi orang yang tak tergambar baginya sempurna rosak harinya adalah orang yang mati di pertengahan hari ataupun datang gila pada diri dia pada pertengahan hari. Tidak ada baginya orang yang rosak puasa sepanjang hari. Itu syarat yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Mestilah rosak puasanya. Yang kedua, puasa itu rosak pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasanya itu mesti sepanjang hari. Boleh. Yang keempat, ayyakuna ifsaduhu bil jima'. Rosaknya puasanya itu mestilah kerana jima'. Kalau sebab-sebab lain yang menyebabkan rosak puasanya, maka tidak diwajibkan baginya kafarah. Contoh orang minum air dengan sengaja. Kan? Kemudian dia berjima' pada bulan Ramadan, pada hari Ramadan. Tidak wajib baginya untuk dikafarahkan. Sebab apa? Sebab rosaknya puasa bukannya sebab jima' tapi sebab dia minum air. Jadi dah rosak puasa dia sebelum melakukan jima'. Macam tu. Boleh. Tu yang keempat. Yang kelima adalah ayyakunal jima'u tamman. Mestilah ketika mana dia buat jima' tersebut, jima'nya itu sempurna. Bukan jima' yang separuh, bukan muqaddimatul jima', bukan permulaan kepada jima', tapi jima' yang sempurna. Bagaimana kita nak tahu jima' yang sempurna? Iaitu ayyadkhula jami'ul hashafati wa huwa ra'sul zakari fil farji. Masuk keseluruhan daripada kepala zakar lelaki itu ke dalam faraj perempuan. Kalau dia hanya sentuh ataupun separuh daripada kepala je masuk, maka tidak dikenakan kafarah dan belum batal lagi puasa orang yang melakukan perkara demikian. Yang wajib kafarah kalau jimaknya sempurna, iaitu memasuki seluruh daripada kepala zakar lelaki ke dalam faraj perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Boleh sampai sini? Ada 5 syarat tadi kan? Ya, ada soalan. Ustaz, kalau kafarah tu kira beli 60 nasi bungkus yang ada lauk, ayam dan sayur, dikira tak sebagai makanan asasi? Cukuplah. Tapi dia punya syarat itu mestilah makanan asasi. Beras dan memberi makan dengan satu mud itu dikira kenyang kalau seorang makan. Kalau seorang makan, kalau sekali dengan ayam, sekali dengan lauk, sayur itu tambahan. Yang penting nasinya itu, berasnya itu cukup dengan satu mud, satu cupak. Dengan satu cupak. Yang dia disebutkan fuqaha adalah makanan asasi. Kalau beras ni tak sampai satu cupak, kan? Tapi kat sana ada ayam, ada ikan, ada lauk, masih lagi tak capai syarat dia. Syarat dia mestilah nasi, makanan asasi itu mestilah cukup untuk satu cupak. Boleh? InsyaAllah. Baik. Itu adalah 5 syarat bagi orang yang diwajibkan baginya kena kafarah. Dan orang yang kalau dia melakukan jima' pada bulan Ramadan, yang pertama sekali adalah haram, dosa besar. Yang kedua, wajib baginya imsak, tahan, tak boleh makan, tak boleh minum. Walaupun dah rosak puasa dia sebab jima', tetap diharamkan dia untuk makan dan minum. Contoh, dia jima' pukul 12. Lepas pukul 12, walaupun dah batal puasa dia, dia tetap tidak boleh makan juga. Imsak, wajib bagi imsak. Yang ketiga adalah wajib bagi orang yang berjima' pada bulan Ramadan ini ta'zir, denda daripada qadi ataupun denda daripada hakim kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, maka ada hak bagi hakim melaksanakan denda kepada dia. Sama ada dah bersut bayaran ataupun kena denda selainnya, mengikut budi bicara ta'zir daripada hakim.
Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wajib baginya qada pada hari itu. Yang kelima adalah wajib baginya melakukan kafarah. Kafarah itu yang kita cakapkan tadi. Yang pertama adalah merdekakan hamba perempuan yang mampu untuk bekerja. Tak mampu buat itu, kena buat ini, iaitu beri makan kepada 60 orang miskin. Yang ketiga adalah dengan dia berpuasa sepanjang 60 hari. Dan kafarah ini mesti ikut tertib. Dia bukan ada option nak buat tiga-tiga ni. Tidak. Dia kena tertib. Kalau tak mampu buat pertama, buat kedua. Tak mampu buat kedua, baru buat yang ketiga. Boleh insya-Allah. Kemudian Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yajibu ma'al qadha al-imsaku lis-shaum fi sittati mawadhi'. Yang pertama tadi orang yang wajib baginya qadha, kafarah dan imsak. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah wajib baginya qadha dan wajib baginya imsak sahaja. Siapakah orangnya? Iaitu orang yang fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Bagi orang yang sengaja membuka puasa pada bulan Ramadan. Orang yang sengaja berbuka puasa, sama ada dia masyaqqah, ada kesukaran untuk dia meneruskan puasa dia, ataupun sebab dia tak mampu nak meneruskan, keletihan ataupun kelaparan, ataupun datang kepadanya sakit dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia sengaja untuk berbuka, maka wajib baginya itu untuk la ilaha illallah, untuk dia qada hari tersebut dan imsak. Contohlah pukul 12 dia dah rasa haus, dia kerja berat, kerja tengah panas, kan? Kerja tengah panas sehingga tidak memungkinkan dia untuk meneruskan pekerjaan dia, dan dia tak mampu nak hidup kalau tak minum air. Jadi dia boleh minum air untuk sekadar dia untuk meneruskan kehidupan dia, ataupun sekadar nak dapatkan kekuatan daripada makanan dia. Selepas dia minum, wajib balik dia imsak. Sebab apa? Sebab dah terlaksana dah apa yang menghalang dia daripada untuk hidup, iaitu minum air. Maknanya bila mana contoh orang dah tak mampu nak puasa kan, dia dah haus, pukul 12 dia dah minum. Jadi pukul 1, pukul 2 sampai pukul 7 dia tak boleh minum dah. Dia tetap tak boleh minum. Meraihkan bulan Ramadan. Dia boleh batalkan puasa sekadar untuk dia dapat kekuatan dan kemampuan untuk meneruskan kehidupan dia. Dapatkan kekuatan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ala tarikin niyah lailan fil fardi. Orang yang tertinggal untuk berniat pada waktu malam. Ni dia tak ikut mazhab Malik, iaitu niat puasa sepanjang 30 hari dia tak buat. Dia tak laksanakan benda tu. Kemudian malam tu dia terlupa lagi. Dia tak ada backup niat. Nak taklid mazhab Maliki, dia tak ada backup niat, so dia terlupa. Dia tak niat, dia tak sahur. Jadi wajib untuk dia imsak juga, walaupun puasanya itu tidak sah. Puasa dia itu tidak sah kerana tak sempurna rukun. Kan rukun puasa kan ada dua, iaitu niat dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Jadi rukun pertama ni dia dah tak ada dah. Dia dah batal dah, rukun pertama tak sah. Tapi tetap wajib untuk diimsak, untuk tidak makan dan tidak minum, dan juga wajib baginya untuk qada hari itu, hari tersebut. Boleh? Yang ketiga adalah ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuh. Orang wajib qada dan imsak bagi sesiapa yang tasahhara, dia makan sahur, dhanna baqa al-lail, dengan menyangkakan bahawa masih lagi waktu malam, belum dilaungkan azan. Dia ingat masa belum azan lagi, so dia makan. Jadi dia buka tingkap, matahari dah terpacak dah tengah hari. So orang ni tak sengaja dia makan. Ketidaksengajaan dia ini kerana salah dalam ijtihad dia, dalam menentukan waktu, maka kesalahan dia tidak dimaafkan, tetap batal puasanya. Wajib untuk qada semula dan wajib untuk diimsak, tahan daripada makan dan minum daripada hari ataupun waktu yang berbaki.
Tu yang ketiga. Yang keempat adalah alaman aftara dhannan ghuru fabana khilafuhu. Orang yang dia berbuka dengan menyangkakan dah azan dah. Dah azan maghrib. Dia tengah duduk-duduk kan. Nak iftar berjemaah, tiba-tiba dah dengar azan dah. Allahu Akbar dekat masjid sana. Dia pun makan dengan keluarga dia, family. Tiba-tiba azan pula dengar satu lagi. So dah tak tahu dah azan ini ke azan itu yang betul. Tiba-tiba lepas maghrib tu masjid sana bagi pengumuman bahawa muazzin yang awal tadi dia tersilap azan beberapa minit. Jadi semua orang yang berbuka pada hari itu batal puasa dia kerana kesilapan daripada muazzin tadi yang azan awal. Termasuk contoh dia macam ni, alaman aftara, orang yang makan berbuka dengan menyangkakan telah masuk waktu azan maghrib, maka wajib bagi dia untuk qada hari yang terbatal itu. Boleh? Yang kelima adalah alaman bana lahu yauma 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Alaman bana lahu. Alaman bana lahu yauma 30 Sya'ban. Atas orang yang menyangka baginya hari yang ke-30 di bulan Sya'ban. Tapi sebenarnya ianya masih Ramadan. Ianya telah masuk Ramadan. Macam terbalik je. Ya. Alaman bana lahu yaum 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Iaitu orang yang masuk 30 Sya'ban. 30 Sya'ban dia menyangkakan hari itu adalah hari apa? Dia menyangkakan bahawa hari itu adalah hari yang ke-30 di bulan Sya'ban. Tetapi sebenarnya dah satu Ramadan dah. Jadi satu Ramadan tu dia tak berpuasa sebab dia ingatkan masih lagi 30 Ramadan. Orang macam ni wajib untuk dia qada puasa dia. Boleh? La ilaha illallah. Yang keenam adalah alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wa istinsyatin. Yang keenam adalah orang wajib untuk dia qada balik puasa dia bagi orang yang dia berkumur. Dia berkumur sehingga tertelan air daripada air kumuran dia. Jadi kalau orang tertelan air kumur kan, dia kumur kemudian tertelan. Muallif ni kata wajib untuk dia qada balik. Jadi apakah hukum berkumur dalam ketika mana bulan puasa? Apakah hukum berkumur di bulan puasa? Sebab kalau tertelan maka batal puasa dia. Di sini ada beberapa perincian berkenaan hukum bagi orang yang tertelan air kumurannya. Pertama sekali kita nak terangkan bahawa hukum berkumur ketika mana bulan puasa, idza kanat al-madmadatu ma'muran biha. Sekiranya yang pertama sekiranya kita nak berkumur dan ketika mana kita nak berkumur itu adalah perkara yang dimasyru'kan, perkara yang disunatkan. Contoh ketika mana kita nak mengambil wuduk kan, ketika mana kita nak mengambil wuduk maka disunatkan untuk kita berkumur. Jadi hukumnya tetap sunat. Illam yubaligh fiha fala yabtulu shaum. Dan kalau dia melampau, dikatakan sini yubaligh ni iaitu kita kumur dan kita kocakkan air tu kat tekak itu. Itu maknanya melampau di dalam berkumur. Kalau dia melakukan perkara tersebut
untuk wuduk yang disunatkan, iaitu wuduk ketika mana kalau dia melakukan kocakan air di tekaknya kan, ketika berkumur yang disunatkan, iaitu ketika mana untuk berwuduk, maka kalau tertelan air daripada kocakan di tekaknya itu tidak batal. Tidak batal. Sebab apa? إن بلغ فيها فيبطل الصوم إذا سبقه الماء لأن المبالغة مكروهة من الصائم. يب إن لم يبالغ فيها فلا يبطل الصوم إذا سبقه الماء. Okay. Ulang balik. Hukum orang berpuasa, hukum orang berkumur. First kali dia berkumur pada kumur yang sunat, iaitu ketika mana dia nak mengambil wuduk. Ada orang kumur sebab dia nak ambil wuduk, dan ada orang sengaja dia nak kumur. Maka sengaja dia kumur itu tidak dikira sunat. Ini adalah orang yang berkumur untuk mendapatkan sunat di dalam berwuduk. Maka kalau dia melakukan dia berkumur kan dengan kumur yang biasa, tertelan air, di kumur yang biasa tertelan air, itu tidak membatalkan puasa dia. Tapi kalau dia macam tu, dia kocakkan air kat tekak dia melampaui di dalam berkumur, kalau tertelan air ketika mana dia melampau di dalam berkumur, maka batal dia punya puasa. Sebab apa? Dia mengkocakkan air itu hukumnya makruh, tidak disunatkan, tidak digalakkan ketika mana orang berpuasa. Dan dia berpuasa, dia buat juga. Maka kalau tertelan, maka batal puasa dia. Allah la ilaha illallah. Baik, itu yang pertama. Kemudian wa idza madmadatu ghairu ma'murin biha, kalau dia sengaja untuk berkumur. Dia sengaja berkumur, bukan untuk dah ambil wuduk, ataupun bukan sebab dia nak dapat sunat untuk ketika mana dia mengambil wuduk, dia sengaja tekak kering lah kan, dia nak ambil wuduk, dia nak berkumur. Bi'akanat rabi'atan aw laysat fil wudu' aw al-ghusli fayabtul biha shaum wa illam yubaligh. Batal puasa dia kalau tertelan, sama ada dia melampau di dalam berkumur ataupun tidak, sama ada dia berkocakkan air kat dalam tekak dia ataupun tidak. Kalau sengaja berkumur, tertelan air ketika mana berkumur, maka batal dia punya puasa. Boleh faham Maknanya dekat sini ada dua gambaran. Yang pertama, gambaran orang yang berkumur dalam keadaan hukumnya sunat, iaitu dia nak ambil wuduk. Gambaran yang kedua adalah gambaran orang yang sengaja dia nak berkumur. Orang yang berkumur ketika nak mengambil wuduk ini, kalau tertelan tidak batal puasa dia kalau dia kumur dalam keadaan sengaja. Tapi kalau dia melampau dalam berkumur lalu tertelan, maka batal puasa dia. Gambaran yang kedua adalah orang yang berkumur sengaja berkumur. Okey, kemudian dia tertelan, batal puasa dia secara mutlak. Sama ada dia kocakkan air kat tekak ataupun tidak, batal puasa dia. Wallahu ta'ala alam. Gosok gigi ada rasa mintu okey kan? Gosok gigi ada rasa mintu okey kan? Dia asar, iaitu bekas daripada min tu. Contoh lain, dia minum kopi, dekat celah-celah gigi dia tu masih lagi tersisa air kopi. Ulama kata kalau ada zat min itu ataupun ada zat kopi itu, iaitu ada perubahan warna pada air liurnya dan rasanya pekat, maka itu adalah zat. Kalau tertelan zat min ataupun zat kopi, maka batal. Kalau ada rasa-rasa
kan? Itu adalah asar. Asar tidak membatalkan puasa. Macam tu juga kalau orang makan gula-gula. Gula tu dah habis dah tapi masih lagi rasa manis dekat dalam mulut dia. Kan? Maka itu pun tidak membatalkan puasa. Macam orang nak solat. Sebelum tu dia makan gula. Gula dah tak ada dah dalam mulut dia. Tapi masih lagi rasa manis. Dia pun solat. Maka solat itu tidak dibatalkan kerana benda itu syiddatul ihtiraz. Susah nak elak. Nak kena kumur beberapa kali baru betul-betul hilang. Kan? Macam tu. Begitu juga orang yang kalau dia pakai gencu. Dia pakai gencu lalu dia apa? Dia buat jilat bibir dia. Jilat bibir dia tu rasa gencu dia kat dalam mulut dia. Kalau dia rasa dengan pekat, dia rasa dan dia sedar ada perubahan pada air liur dia, kesan dia daripada dijilat. Jilat dia punya bibir, maka batal dia telan air liur kalau dia sedar. Kalau dia sedar ada rasa yang berbeza. Tapi kalau dia jilat tak rasa, tapi memang masuk, itu adalah asar. Asar itu adalah perkara yang sukar untuk kita elak, maka tidak batal puasa dia. Ikut sama ada ain ataupun asar, kesan daripada rasa tersebut ataupun zat rasa tersebut. Dan perbezaan dia adalah ketika mana kita ada rasa perubahan yang ketara pada air liur kita. Allah Ta'ala alam. Baik, seterusnya bab yang ke-6. Boleh? Baik, yang ke-6, sebab yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum. Okey. Di sini ada dua. Sama ada pahala dia terbatal, pahala puasa dia terbatal, ataupun yang kedua adalah batal ibadah puasa dia tu. Puasa tu secara zat batal. Yang pertama batal pahala puasa, yang kedua batal puasa dia. Terbahagi kepada dua. Macam mana orang yang dikira terbatal pahala puasa? Nabi SAW bersabda khamsun yufattirna as-saimah. 5 perkara yang membatalkan puasa. 5 perkara yang membatalkan puasa. Nabi SAW sebut adalah di antaranya adalah namimah, mengadu domba. Kemudian al-kadhib, dia berdusta. Yang ketiga adalah al-ghibah, dia mengumpat. Yang keempat adalah al-yaminul kadhibah. Yang keempat adalah dia dia melakukan sumpah palsu. Jadi perkara-perkara ini para ulama membahaskan bukanlah terbatal puasa dia, akan tapi yang batal adalah pahala puasa dia. Sebab itu Nabi SAW kata ada orang puasa tapi dia tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga sahaja. Pahala Allah Subhanahu Wa Taala dah batalkan daripada dia. Sebab itu ada beza sah ibadah tersebut dan qabul ibadah tersebut. Kadang-kadang kita buat solat, kita puasa, dah ikut dah rukun, syarat sah, syarat wajib, tahu apa yang membatalkan, kita yakin kita punya puasa tu sah. Kita yakin solat kita sah. Tapi tak semestinya sahnya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ibadah yang kita buat diterima oleh Allah, mesti sah. Mestilah sah ibadah tersebut. Sebab itu ibadah, setiap ibadah ada zahirnya dan ada batinnya. Zahirnya adalah pelaksanaan kita di dalam menepati syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib, rukun-rukun, tahu apa yang membatalkan dan apa yang tidak membatalkan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana hati kita. Kita kena solat, bagaimana hati kita di dalam solat. Faham tak? Khusyuk tak? Hudur tak? Bila mana kita puasa, kita mendatangkan tak makna puasa tersebut. Kita halang mulut kita daripada makan,
kita halang mulut kita dari minum? Adakah kita halang juga mulut kita daripada mengata orang, mengumpat orang, mencaci, memfitnah orang, menipu dan sebagainya? Sebab itu agama kita memantikan daripada sudut zahir dan sudut batin. Dalam bab yang kita nak bahaskan ini bukanlah daripada bab yang membatalkan pahala puasa, tapi kita nak bahaskan tentang pahala itu sendiri yang terbatal. Selain daripada makan dan minum, itu dah makruf, dah diketahui secara darurah, secara umum. Di sini sebutkan juga perkara-perkara yang lain membatalkan puasa adalah di antaranya murtad. Murtad seseorang itu dia membatalkan puasa dia macam mana kita dah sebut semalam, kan? Kemudian yang kedua adalah haid, nifas dan melahirkan anak. Haid, nifas dan melahirkan anak. Itu dah maklum juga bahawa ianya membatalkan puasa seseorang. Dan melahirkan anak ini bukanlah sebahagian para ulama kata bukanlah sebab seseorang itu kalau dia melahirkan anak terbatal puasa dia, akan tetapi kerana apa? Kerana ada mani yang keluar, yang bayi yang keluar itu adalah salah satu gambaran bahawa air mani keluar, kan? Anak yang keluar itu pada hakikatnya sebenarnya air mani yang keluar. Jadi para ulama sebagian mengatakan bukanlah sebab wiladah, sebab kelahiran anak itu membatalkan puasa, tapi sebab air mani yang keluar. Air mani yang keluar itulah yang membatalkan puasa. La ilaha illallah. Dan daripada sini kita faham bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa keluarnya air mani itu membatalkan puasa. Tapi bukan secara mutlak. Bukanlah secara mutlak. Bukan secara total. Iaitu bila mana keluar air mani terus batal puasa. Tidak. Tetapi ada beberapa perkara yang menyebabkan batal puasa kalau keluar air mani adalah dengan kalau dia keluar secara istimna. Dia keluar dengan memaksa keluar. Sengaja dia keluarkan. Sama ada dikeluarkan kerana orang lain ataupun diri sendiri, dengan pandangan, dengan pemikiran, dengan tangan ataupun dengan apa-apa objek yang mengeluarkan dengan sengaja si pelaku, maka batal puasa dia. Tapi kalau dia keluar air mani tanpa dikawal, dia tak kawal. Tengah-tengah zikir la ilaha illallah, subhanallah, 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 lalu keluar air mani. Terlalu lazat dengan berzikir sehingga keluar, itu tidak membatalkan puasa dia. Ataupun dia tidur. Dia tidur tak sedar keluar, maka itu pun tidak membatalkan puasa seseorang walaupun air maninya keluar. Yang pertama tadi adalah murtad, kan? So kita naik balik. Murtad membatalkan puasa. Dan murtad ini berlaku daripada 3 bentuk. Daripada percakapan, hati dan juga perbuatan. Bagaimana seseorang itu murtad daripada sudut perbuatan? Kalau dia sujud dekat berhala ataupun dia melakukan ritual ibadah agama lain, maka automatik perbuatan dia tersebut mengeluarkan dia daripada agama Islam. Lalu percakapan dia itu menyebabkan dia kufur ataupun murtad, iaitu dia mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia mencaci, dia menyebutkan bahawa Allah itu dia mencaci Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah, ataupun juga dia menghina Al-Quran dan sebagainya, maka itu termasuk dalam perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Ataupun menyebabkan murtad adalah daripada hati. Maknanya apa? Hati dia beriktikad bahawa Allah itu ada tangan, Allah itu ada mata, Allah itu ada muka, Allah itu berjisim. Dengan i'tiqad kufur macam ni menyebabkan batal puasa dia. La ilaha illallah. Ataupun hati dia ada sangkaan, datang zon, datang lintasan bahawa Allah ni wujud ataupun tidak. Allah ini mempersoal dan meragu-ragukan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini semua menyebabkan batal puasa kerana kekufuran ataupun perkara-perkara murtad yang dia lakukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Baik. La ilaha illallah. Yang kelima adalah gila. Junun. Junun
walau lahzatan, walaupun sebentar. Datang gila dia tu walaupun sebentar. Batal terus puasa dia. Berbeza kalau dia tu mabuk ataupun dia tu sawan ataupun dia pengsan. Sama ada pengsan, mabuk ataupun sawan, ketiga-tiga ni selagi mana tidak berlalu sepanjang hari, maka tidak terbatal dia punya puasa. Berbeza kalau gila. Kalau gila walaupun lahzah seketika saja terus batal puasa dia. Boleh? Boleh insya-Allah taala. Lagi bab yang ke-7. Baik, bab yang ke-7. Bab yang ke-7 kan? Ada tak bab yang ke-7? Ya betul, sawmu biriddatin wahidin wa nifasin. Weh, tadi 7. Ustaz, pakai yang semalam saya hantar ke yang latest punya? Tak ada 7 tak ada? Tamam, baik. Oh itu, oh. Sekejap, tengok cari sekejap. Itu slide kalau slide. Nah, pakai slide ke? Pakai yang PDF lah kalau PDF. Buat tak fix lagi dia punya slide tu. Bab 6 ada 2 kali tadi tak tahu. Weh. Sekejap, ada. Mau buka. Sekejap. Allah, la ilaha illallah. Okey. Dah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-8 juga Sorry. Ke-8. Saya tak ikut. Sekejap lah. Buat yang ke-7 ada 2 kali Okey, bagi yang kedua punya, bab yang ke-7 yang kedua punya. Hukum iftar ada tak hukum iftar? Tak ada Tak ada. Pembagian iftar ke? Ya. Ya betul, somo. Ni pakai ni. Bukan. Boleh lah. Yang ke-8 tadi, sorry. Astaghfirullahaladzim. Yang ke-8, betul lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa aqsamul iftar arba'atu aidan awwaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Jadi iftar, pembahagian orang yang ada iftar. Wa aqsamul iftar arba'atun. Pembahagian iftar itu ada 4. Okey, ada 4. Yang pertama, wajib bagi dia itu qada dan wajib bagi dia fidyah. Qada dan fidyah. Dia wajib untuk qada dan wajib untuk dia fidyah.
Bagi siapa? Bagi dua golongan. Yang pertama adalah kalau bagi orang yang iftar li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka kerana takut kepada selainnya. Dia, dia berbuka kerana takut kepada selainnya. Dia berbuka kerana takut kepada selainnya. Contoh apa? Contoh kalau seorang ibu yang menyusukan anak, dia terpaksa berbuka kerana takut anak dia tersebut tak dapat cukup susu untuk diminum. Dia terpaksa untuk makan, terpaksa untuk minum kerana takutkan anak dia, nak bagi anak dia menyusu. Orang yang macam wajib untuk dia qada dan wajib untuk dia fidyah. Ataupun seseorang yang nak selamatkan orang daripada lemas, dia terpaksa berenang untuk selamatkan orang, sehingga dia berenang tersebut batal puasa dia kerana masuk air dalam rongga dia, telinga masuk air, hidung masuk air, tertelan air dalam mulut ketika dia berenang yang selamatkan tadi. Dia terbatal puasa dia sebab takutkan orang lain lemas. Boleh, wajib bagi dia qada dan wajib bagi dia fidyah. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua wajib qada dan wajib fidyah adalah bagi orang yang dia berbuka, iaitu batal puasa dia, ma'a ta'khiri qada'i ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Orang yang melambat-lambatkan qada puasa ma'a imkanihi, dalam keadaan dia tu mampu. Kalau tak mampu lain cerita. Kan, kalau tak mampu lain cerita. Tapi ni dia mampu, ada waktu yang lapang berbulan-bulan. Dia hanya kena qada 7 ataupun 8 hari sahaja. Kan, ditangguh sampai ya'tiya Ramadan akhir. Ramadan tahun yang kedua tu dah sampai. Di 8 hari lagi 8 hari dia kena qada, tiba-tiba tinggal dia dah perasan, dia tengok kalender lagi 6 hari lagi dia kena lagi 6 hari nak masuk Ramadan. Jadi dia dah tak cukup hari untuk dia qada. 2 hari dah tak ada. 2 hari dah dia terlepas untuk dia qada. Jadi 2 hari itu dia kena wajib untuk bayar fidyah. Tak cukup qada, tapi wajib untuk dia bayar fidyah. Satu fidyah adalah dengan bersamaan satu mud. Kalau dua hari, 2 mud. 4 cukup, satu gantang beras. Satu gantang beras tu dalam kiraan berapa kilogram beras untuk dia bagi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah itu yang kedua sahaja, iaitu wajib bagi dia qada dan wajib bagi dia fidyah. Golongan yang kedua pula, tadi ada 4 golongan kan. Golongan pertama wajib qada, wajib fidyah. Golongan yang kedua adalah wajib bagi dia qada sahaja. Wajib bagi dia qada tanpa fidyah, iaitu wa huwa yakthuru kamughma alaih. Dan golongan yang kedua ini ramai yang berlaku, iaitu seperti orang yang pitam sepanjang hari. Pitam sepanjang hari, ataupun dia berbuka kerana terlalu haus, ataupun dia berbuka kerana ada sakit yang menyebabkan tak mampu untuk dia teruskan puasa dia. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan dia berbuka dan hanya wajib untuk dia qada tanpa bayar fidyah, tanpa kafarah dan sebagainya. InsyaAllah. La ilaha illallah. Kemudian golongan yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyah duna al-qada. Wajib bagi dia fidyah, tak wajib bagi dia qada. Bayar fidyah saja. Siapa? Bagi orang yang dah tua, yang tidak mampu untuk dia berpuasa, ataupun orang yang sakit, yang tidak ada peluang untuk dia sembuh. Jadi dia memang takkan mampu untuk puasa Ramadan tahun ni, Ramadan tahun depan, dan tak akan mampu untuk dia qada balik puasa-puasa Ramadan dia tinggalkan. Jadi dia kena buat apa? Dia hanya kena bayarkan fidyah sahaja. La ilaha illallah. Baik. Dan golongan yang keempat adalah tidak wajib bagi dia qada, tidak wajib bagi dia fidyah, tidak wajib bagi dia kafarah. Siapa?
adalah orang al-majnun, orang yang gila, alladzi lam yata'adda bi junudih, yang tidak sengaja gilanya. Gila yang tidak sengaja. Kalau orang gila kita kata apa? Dia tu tidak ada taklif, dia tidak ada akal, dan dia seolah tidak baligh, tidak ada beban syariat bagi dia, tidak terikat bagi dia lima hukum hakam fikah. Tak ada wajib bagi dia, tak ada sunat, tak ada makruh, tak ada harus, tak ada haram bagi dia. Sebab apa? Sebab tidak dibebankan dengan syariat. Tidak dibebankan dengan syariat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, yang sebelah dia. Tujuh perkara tujuh perkara yang masuk rongga tapi tidak batal puasa. Kan masuk rongga, masuk sesuatu di dalam rongga kita, maka batal puasa kita. Rongga apa tu rongga? Rongga itu adalah jauf. Setiap laluan-laluan ataupun pintu-pintu yang terbuka, manafiz al-maftuh, iaitu pintu-pintu yang terbuka, lubang-lubang yang terbuka yang boleh memasuki sesuatu dalam kita punya badan, maka itu dinamakan rongga. Iaitu contohnya telinga ada lubang kan, hidung ada lubang, kita punya bahagian kemaluan ada lubang, dan sebagainya, dan mulut pun ada lubang yang mampu untuk kita masuk dalam anggota badan. Kalau anggota rongga yang terbuka ni masuk ke dalam sesuatu, maka batal. Tetapi ada 7 perkara yang dikecualikan kalau masuk. Yang pertama adalah orang yang masuk ke rongga mulut kerana lupa. Dia dah makan setalam, dia dah makan satu dulang makanan, tapi kalau kerana lupa, tidak membatalkan puasa dia. Macam kita dah bahas sebelum ni. Yang kedua adalah tidak mengetahui. Jahil yang ma'zur, jahil yang diuzurkan. Dia tidak ada pengetahuan bahawa tak boleh makan. Kan, tak boleh makan. Jadi dia makan juga. Ketidakketahuan dia itu tidak diuzurkan, maka dimaafkan bagi dia. Yang ketiga adalah dipaksa. Dipaksa. Macam kita cakap tadi, ada beberapa syarat. Di antaranya adalah kalau paksaan tersebut memang betul-betul akan memudaratkan kita, maka boleh kita masukkan sesuatu dalam rongga kita. Macam semalam kita dah sebut kan. Yang keempat adalah air liur. Wama wasala waqad wa bijriyani riqin mimma baina asnanihi. Air liur yang mengalir di antara sela-sela gigi yang tidak mampu mencegahnya. Air liur yang ada dalam mulut kita ni, kalau kita telan, tak batal lah puasa. Begitu juga kalau kahak. Selagi mana kahak tu tak sampai dekat dalam bahagian mulut kita ni, kahak kan dekat dalam ni, dalam tekak ni, di bahagian kha. Kahak dalam bahagian kha. Dia ada 3 peringkat kahak. Satu, peringkat ha. Ha tu yang paling pangkal sekali, paling ujung sekali. Ha, kemudian kha. Kha tu kat pertengahan. Yang paling dalam adalah ha. Ha tu paling dalam. Jadi, kalau kahak tu keluar melepasi bahagian kha, bila dia buat kha tu ada rasa kahak dekat hujung-hujung itu, maka kalau dia bawa keluar, dia tarik kahak tu keluar, maka kalau dia telan balik, itu yang batal. Tapi kalau setiap kali dia telan air liur kan, dia rasa macam ada something dekat dia, itu kahak dia. Dia telan banyak mana pun tidak terbatal. Sebab apa? Kahak tu masih lagi di tempatnya, di tempat bahagian kha. Jangan tarik bawa keluar, itu barulah membatalkan puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga kita sebutkan perkara-perkara asar ataupun bekas-bekas minuman
gula-gula, kopi, ubat gigi yang kalau tidak merubahkan air liur secara ketara, maka itu tidak membatalkan juga macam kita dah sebut tadi. Dan seterusnya, apa yang masuk ke rongga mulut berupa debu jalan. Wa kana ghubarat tariqin. Kalau dulu, bukan dululah, orang-orang Arab kan tempat dia berpasir. Kan tak macam dekat Malaysia ni, hijau. Kat sana jalan-jalan pun terbang pasir-pasir berterbangan. Jadi ada kemungkinan untuk debu tersebut masuk kat dalam mulut orang yang berjalan dekat tepi jalan tu. Bawa motor kan, mesti debu masuknya, masuk mata, masuk hidung dan sebagainya. Jadi kerana sukar untuk kita mengelakkan perkara tersebut, maka syariat datang dimaafkan kalau pun termasuk. Begitu juga kalau yang ke nombor 6. Yang masuk itu adalah seperti debu tepung. Orang-orang dia kerja apa? Dia kerja kilang buat roti. Jadi dia kena uli tepung tersebut sehingga tepung tu naik. Dan kalau tepung tu naik, dia dihirup masuk dalam hidung, itu pun tidak batal puasa dia, dimaafkan kalau masuk debu-debu tepung kat dalam hidung dan ataupun rongga-rongga yang lain. Sebab apa? Sebab sukar untuk dia elak, sukar untuk dia mengelakkan. Syariat datang dimeringankan perkara tersebut. Boleh insya-Allah. Kemudian yang ketujuh adalah lalat yang terbang masuk ke dalam rongga kita. Lalat ataupun sesuatu serangga yang sama besar dengan lalat. Wa kana dhubaban ta'iran aw nahwuhu. Lalat masuk dalam mulut, tidak batal puasa. Walaupun dia naik motor, contoh dia naik motor kan, dia nganga, dia bawa motor dia nganga. Kalau dia nganga masuk lalat, tak batal juga. Tak batal. Ataupun dia duduk saja kan, dia nganga. Datang lalat, dia pun telan lalat tu, tak sengaja. Ataupun lalat tu terbang masuk dalam mulut dia, maka itu tidak membatalkan puasa dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi satu penyebab, ada satu bab lagi. Ni, nampak tak ni? Ustaz ni ada tak bab ni? Buat apa tu? Bab dia kata ya betul som jadi datin hukum iftar. Dia 4 jenis. Bab yang ketujuh. Cuba tengok bab yang ketujuh. 7 tu tadi tu. Ya. Enam. Ini tadi. Ni, iftar ni. Oh ni. Oh. Itu matan dia dengan terjemahan dia terbalik tu. Tak apalah. Kita nak syarah yang terjemahan bawah tu. Boleh insya-Allah. Okey. Boleh. Kalau batuk yang keluar, kahak tu kira batal puasa. Kalau batuk yang keluar, kahak tu, kalau dia telan balik batal lah. Walaupun dia keluarkan kahak tu bukan sengaja, iaitu ketika batuk dia keluar. Kalau dia telan dengan sengaja, maka batal. Boleh. Kita pergi terjemahan bawah ni tau. Hukum iftar. Kadang-kadang iftar tu, kadang-kadang hukum dia wajib. Kadang-kadang haram. Kadang-kadang harus. Kita lihat yang pertama, wajib untuk dia membatalkan puasa dia. Wajib untuk dia batalkan puasa dia adalah kalau dia itu haid dan nifas. Wajib. Kalau dia tak nak buka puasa, kalau dia tak nak makan, tak nak minum, maka haram hukum dia. Sebab apa? Dia talabus bila ibadah. Baik. Yang kedua adalah harus. Ya. Yang kedua adalah harus, iaitu bagi orang yang musafir, macam kita cakap semalam, orang yang musafir safar yang jauh, 2 marhalah, 83 km, ataupun dia sakit. Hukum asalnya adalah harus.
boleh untuk dia batalkan ataupun dia berbuka. Tapi kalau sebab sakit, dekat sini ada 3 situation. Yang pertama adalah fa'in tawahama dararan yubihu lahu tayammum kariha lahu sawm wa jaza lahu fitra. Ada 3 peringkat orang yang sakit yang boleh buka puasa. Yang pertama adalah kalau sakit dia tu memungkinkan untuk dia dapat mudarat yang lebih besar lagi, maka boleh dia berbuka harus dan makruh kalau dia nak meneruskan puasa dia. Sebab apa? Memungkinkan kemudaratan itu yang menyebabkan dia makruh untuk dia meneruskan puasa dia. Fa'in tahaqqaqa ad-darar al-madhkur walau li ghalabati dhann wa intaha bil 'adha illa halak wa dhihab manfa'ah adun harama alaihi sawm. Itu kemungkinan tau. Tadi kemungkinan makruh untuk diteruskan. Kalau dia confirm akan datang mudarat, doktor kata kalau awak puasa juga, gastric awaknya akan bertambah teruk. Confirm doktor kata. Kalau awak puasa juga, ketumbuhan itu, kanser ini akan bertambah dan akan makin teruk. Kalau perkara tersebut confirm ataupun sangkaan kuat akan tambah mudarat dia, maka haram untuk dia meneruskan dan wajib untuk dia berbuka. Wajib untuk dia berbuka. Boleh. Itu level yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah kalau ada kemungkinan dia berpuasa dalam keadaan sakit, kemungkinan datang mudarat, maka makruh untuk diteruskan puasa dia. Tapi yang kedua, kalau dia puasa juga, dalam masa yang sama ada kepastian bahawa kalau dia puasa akan datang mudarat, haram untuk diteruskan puasa, wajib untuk dia berbuka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza istamarra sha'iman hatta mata 'asiyan. Dan kalau diteruskan puasa dia juga dalam keadaan memang ada kepastian bahawa mudarat, dan kalau dia mati sebab perkara tersebut, maka dia mati dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam mati dalam keadaan berpuasa. Sebab apa? Islam dia mementingkan kesihatan yang lebih utama. Macam tu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fa in kana al-marid khafifan. Kalaulah sakit itu sakit yang ringan. Seperti apa? Kasuda'in, sakit kepala, wa waja'al udhuni wa sinni, dia sakit telinga, sakit gigi, lam yajuzul fitra, tidak wajib, tidak boleh untuk dia berbuka. Melainkan bertambah sakit kepalanya, bertambah dia punya sakit gigi dia dengan puasa. Kalau dengan sebab puasa bertambah sakit, maka boleh untuk dia berbuka. Boleh faham tak kat sini? Ada 3 level orang yang sakit. Yang pertama mungkin datang mudarat. Yang kedua pasti datang mudarat. Yang ketiga takkan ada datang mudarat melainkan dengan dia meneruskan puasa dia. Yang pertama tadi makruh dia meneruskan puasa. Yang kedua wajib ataupun haram dia meneruskan puasa. Yang ketiga ini adalah hukum asabi, iaitu harus. Boleh InsyaAllah. Baik. Yang ketiga adalah tidak wajib dan tidak harus, seperti orang gila. Ini yang kita dah sebutkan. InsyaAllah. Baik, itu je lah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Dekat bahagian yang belakang tu kan ada persoalan-persoalan. Saya kira apa yang saya telah tuliskan tu dah boleh faham. Hanya melalui penulisan. Tak perlu untuk kita terangkan lagi. Tapi kalau ada beberapa soalan yang masih nak ditanyakan, kita buka soalan insya-Allah. Jangan bising ke ambil tengah live ni. Zombie.
Ada soalan ke? Kalau macam sakit dia tu sangat tapi tak apa puasa, tapi tak boleh ke dia nak makan ubat untuk makan? Itulah yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Dia terpaksa untuk buka sebab nak kena makan ubat. Kan? Kalau macam sakit dia tu sangat, dia sakit sangat, tapi tak apa puasa dia, tapi dia boleh juga puasa. Tapi dia just nak buka sebab nak makan ubat. Maka kalau saranan doktor kena makan waktu ni dia kena ikut, kena ikut saranan doktor. Tapi kalau nak makan ubat kena makan dulu kan. Semuanya bergantung dengan doktor dan boleh berpandukan dengan 3 level sakit yang kita sebutkan. Kalau ada kemungkinan sakit, kalau ada kepastian mudarat ataupun takkan ada mudarat melainkan hanya dengan berpuasa. 3 level sakit ni kita boleh jadi rujukan kalau kita hadapi penyakit tersebut. Maknanya kita dah tahu dah penyakit ni macam mana, penyakit itu macam mana, apa hukum dia dan apa hukumnya, itu kita dah tahu dah. Tinggal kita nak kiaskan je balik kita punya situation dengan kaedah yang kita bagi tahu tadi, insya-Allah. InsyaAllah. Dah tak ada soalan ke? Ada, insyaAllah. Tak ada, kita tutup lah Ustaz. Baik, insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pengajian kita insyaAllah, walaupun secara online, tapi mudah-mudahan kefahaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kalau ada persoalan-persoalan mungkin boleh ditanyakan selepas ini, insya-Allah kita akan bantu berkhidmat kepada mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kita berdiri di atas ilmu, walaupun situation yang mana yang akan datang setelah ini kita tahu kat mana kita nak rujuk, kat mana kita punya position dan bagaimana untuk kita hadapi itu berlandaskan dengan ilmu semuanya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain juga, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ilmu kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wasairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan Ustaz Ali Imran. Dan terima kasih juga kepada semua yang menyertai program bab puasa ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Sekian dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Assalamualaikum. Dah keluar dah ke?